warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak murid Mukadimah tahun 2 hari ini? Sihat? Didoakan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah, dan kita sama-sama bersemangat untuk meneruskan PDPR kita pada hari ini dan minggu-minggu akan datang. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk hari ini kita masih di dalam pelajaran yang sama, iaitu topik mengenai beriman kepada Rasul. Okey, cuma perbezaannya kita tukar topik, subtopik lah. Okey, di sini ada 7 subtopik dalam topik beriman kepada Rasul. Hari ini kita akan mempelajari mengenai mukjizat para Rasul. Okey, nak tahu tak apa mukjizat para Rasul? Okey, sebelum ni kita dah belajar mengenai pengertian beriman kepada Rasul, apakah tujuan Rasul diutuskan. Kita pun dah belajar mengenai nama-nama Rasul, dan akhir sekali kita belajar mengenai sifat-sifat Rasul. Dan kita ada juga buat kuis kan. Okey, kuis formatif dan kamu pun dah jawab. Jadi hari ini kita sambung semula topik baru mengenai mukjizat para Rasul. Okey, jom kita tengok apakah mukjizat. Apakah maksud mukjizat tu? Apa mukjizat sebenarnya? Okey, jadi jom kita tengok slide seterusnya. Mukjizat para Rasul. Okey, sebelum kita nak tahu lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa maksud mukjizat. Okey, mukjizat ialah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Okey, sebelum Mukadimah teruskan, Mukadimah lupa nak beritahu muka surat berapa. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 53. Okey. Tengok. Dah tahu kan apa maksud mukjizat? Mukjizat ialah kejadian luar biasa yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Mukjizat yang berlaku tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Okey. Mukjizat ni sesuatu yang luar biasa. Maksudnya kita sebagai manusia kita tak jangkau. Benda tu berlaku di luar pemikiran kita. Jadi jom kita tengok pula dua jenis mukjizat. Okey, mukjizat terbahagi kepada dua, iaitu mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat maknawi. Jadi kita tengok satu persatu apakah mukjizat hissi, apakah mukjizat maknawi. Okey, sekarang ni kita tengok dulu mukjizat hissi. Okey, mukjizat hissi ialah kejadian luar biasa yang boleh dilihat oleh panca indera. Contohnya, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Okey, hissi ni maksudnya kita boleh nampak dengan mata kita. Panca indera kita. Contohnya, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular. Okey, seterusnya kita tengok apakah maknawi, mukjizat maknawi. Okey, mukjizat maknawi ialah kejadian luar biasa yang tidak boleh dilihat oleh panca indera tetapi dapat diketahui dengan akal. Okey, contohnya mukjizat Al-Quran, di mana Al-Quran ni diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita tak nampak wahyu tu disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tapi kita boleh tahu dengan akal. Contohnya ayat Al-Quran tersebutlah wahyu tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok apakah hikmah Allah menjadikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Okey, untuk hikmah mukjizat ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 54. Okey. Yang pertama, tengok bintang yang pertama tu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu antara hikmah Allah menjadikan mukjizat hissi dan mukjizat maknawi kepada Nabi dan Rasul. Okey, yang kedua, untuk melemahkan pihak musuh. Jadi bila
terjadinya perkara luar biasa kepada Nabi dan Rasul, mukjizat itu sendiri dapat melemahkan pihak musuh tersebut. Okey, yang ketiga, untuk menjawab soalan atau cabaran daripada orang kafir. Sebab mereka tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui mukjizat tersebutlah, kejadian luar biasa tersebutlah, dapat menjawab soalan dan cabaran daripada orang kafir. Orang kafir nak buktikan, betul ke Allah tu ada apa semua kan. Jadi bila terjadinya mukjizat tu, terbukti bahawa Allah Subhanahu Taala itu sebenarnya berkuasa. Okey, yang keempat, membuktikan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali, meyakinkan orang kafir akan kebenaran Islam dan mendorong mereka memeluk Islam. Bila terjadinya mukjizat ini, benda ni lebih mukjizat ni lebih mendorong mereka untuk memeluk agama Islam. Sebab kat situ dah terbukti bahawa Allah itu berkuasa, Allah itu wujud dan sebagainya. Okey? Itu sahaja untuk topik pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.